Alhamdulillah. Khabar semua, sihatkan semua. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Begitulah kita setiap hari meneruskan kehidupan kita hingga sampai kepada satu waktu yang sangat dekat. Suatu waktu yang sangat dekat yang kita hanya sedar bila satu perkara tu dah terjadi, kan? Kalau tak, dia sentiasa berada dalam keadaan tidak sedar. Macam tidur lah. Macam tidur. Orang yang dia tidur, dia tak sedar dia sedang bermimpi sehinggalah dia terjaga, kan? Begitulah orang yang dia tak membuat persediaan untuk hari akhirat dia, maka dia hanya tersedar bila dia mati. Ya, tapi kita na'udzubillah tak naklah tersedar bila dah mati, sebab kesedaran tu berguna ke ataupun dah tak berguna? Berguna. Dah tak berguna dah. Sedarlah macam mana pun dah tak berguna dah, sebab dah mati dah. Kan? Ya, saya Cuma nak penjelasan Ustaz. Baik. Dekatnya hari akhirat ni, kerana daripada zaman Nabi lagi, Nabi dah beritahu dekat sahabat-sahabat dan juga dalam dakwah dia bahawa hari akhirat itu dah dekat. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok pun dekat-dekat pun dah 1500 tahun. Betul. So, jadi dalam tafsiran atau makna kedekatan akhirat ni, sebenarnya bukan hari akhirat tu sendiri. Sebenarnya kematian kita tu tak Ustaz? Iya. Baik. Sangat cantik tu. Baik, jadi hari kiamat, hari kiamat yang pertamanya Allah sebutkan dalam dua surah yang dimulakan dengan perkataan telah dekat, kan? Yang pertamanya adalah pada surah yang ke-54, surah ke-54, surah Al-Qamar. Pada muka surat 528, kan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Dan bahawa telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Maksudnya Allah bagi tahu tentang dekatnya hari kiamat yang akan tiba. Dan Nabi SAW sebutkan bahawa dia dengan hari kiamat, Nabi tunjuk macam tu, kan, dua jari yang rapat macam dia dengan anak yatim tu, kan, tunjuk macam tu, kan. Nabi dan pengutusan dia, hari kiamat dan pengutusan Nabi sebut tunjuk macam ni, punya dekat, kan. Bahkan Nabi SAW adalah di antara tanda hari kiamat juga, pengutusan Nabi SAW. Tapi itu cerita macam Haji sebut dah jauh lah, lebih daripada 1500 tahun, kan, dan kita masih lagi hidup, belum lagi kiamat, kan. Tapi Allah sebut dalam surah awal surah Al-Qamar ni, telah hampir saat kedatangan hari kiamat, kan. Jadi bagaimana kita nak menyatukan pemahaman ini, ya, macam mana rasanya boleh kita nak fahami dekatnya hari kiamat tu. Hari kiamat itu telah dekat. Selain daripada hari kiamat yang disebutkan Haji Yahya tadi, kematian. Satu lagi Ustaz. Ya, dia ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar. 7 tanda-tanda besar, kan? Tanda-tanda besar. Macam mana kita boleh rasa dekat? Sebab yalah dah 1000 lebih tahun ni. Kan, 1000 lebih tahun lama dah. Tak dekat dah. Silakan je ya. Akhir-akhir ni ada pula kononnya hari kiamat tu tak lama sangat dah. Maksud tak lama tu oleh kerana dia kata apa, sebab dalam kalender Islam dia tak ada kalender tahun 1500 Ustaz. Oh ya. Tak tahulah, itu dia orang kata. Jadi kalender Islam ni habis dekat 1400. Oh, okey. Jadi makna kata kita dah sekarang ni 1440 berapa dah? 43. 43. Makna kata habis kurang dalam 57 tahun lagi maksimum ke? Ada ke? So 2070 lebih lah, kan, dijangkakan kiamat, kan. Wallahu alam, sebab
kalender Islam tu pun bukan ada pada zaman Nabi, bukan Nabi yang membuat kalender tu lah. Yang buat kalender tu pada zaman Umar Al-Khattab kan. Jadi wallahu alam kan. Orang tu mungkin dia nak kalau dia nak berpendapat sebegitu, dia mungkin dia ada hujah dia kena bawakan hujah lah untuk dia berpendapat dengan pendapat yang begitu kan. Ala kulli hal perkara tentang hari kiamat ini kan, manusia ini kajilah macam mana pun dia pasti tidak akan tahu bila akan terjadinya hari kiamat. Begitu juga walaupun telah datang tanda-tanda besar hari kiamat, dia tetap tidak akan boleh tahu bila akan terjadinya hari kiamat. Cuma yang Allah bagi tahu pada kita adalah hari kiamat itu telah dekat. Hampir. Telah sangat-sangat hampir. Yang digunakan, ini yang kalau kata Haji Nuriah tunjukkan hari tu kan, yang kelas aplikasi bahasa Arab tu lah. Kan? Ini antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan. Kita lihat dari sudut perkataan. Contoh perkataan iqtaraba. Maksud iqtaraba dalam terjemahan dia letakkan apa? Telah hampir. Kan? Ataupun dekat. Biasa tak dengar perkataan qarib. Qarib dekat. Qarib dekat, sahabat. Qarib. Qarib maksudnya dekat. Sahabat qarib, betul. Jadi huruf perkataan asal dia apa? Qaraba. Kan, qaraba. So iqtaraba, qaraba dia punya asal dia. Jadi tambahan dia adalah alif mausul dan juga ta. Maksudnya apa? Kalau qaraba dah dekat, iqtaraba dia terlampau dekat. Dia bukan dekat, dia dah terlampau dekat. Dia tak Allah gunakan iqtaraba. Bagi dah terlampau dekat. Tapi macam mana kita nak memahami dekat hari kiamat ni, sedangkan dia dah beribu tahun dah berlalu, masih lagi belum. Tanda besar pun belum lagi kita lihat. Kan barulah mula-mula nak start nampak lah tanda-tanda besar tu kan. Yang tak tahulah, orang jangka, banyaklah jangkaan orang kan dengan apa tanda yang telah dilihat. Ala kulli hal, antara perkara yang boleh kita nak melihat betapa dekatnya hari kiamat itu adalah dengan kita percaya kepada perkara yang ghaib, iaitulah pada firman Allah yang kita telah sebutkan pada minggu lepas, iaitu bahawa manusia itu dengan dunia ini umpama dia berteduh di bawah sebatang pohon. Dan dia berteduh itu adalah waktu yang tidak lama. Berapa lama dia berteduh? Allah umpamakan seperti waktu apa? Waktu pagi, waktu duha, ataupun waktu asyiyah, waktu asar, waktu petang. Yang 3-4 jam sahaja. Jadi macam mana seseorang tu dia nak rasa dekatnya waktu tu? Macam mana dia nak rasa dekatnya waktu tu? Seseorang itu akan rasa dekatnya waktu tu nanti bila dia berada pada sakaratul maut. Waktu tu dia akan rasa, sekejapnya aku hidup ni. Walaupun dia dah hidup dah 50, 60, 70 tahun. Waktu tu dia akan rasa sekejapnya aku hidup ni. Kenapa dia rasa sekejapnya aku hidup ni? Sebab dia rasa dia macam tak sempat buat apa benda lagi dekat dunia ni, dari segi amalan dan persiapan. Alih-alihnya dia dah sampai pada sakaratul maut, dah nak mati dah. Waktu tu dia rasa, cepatnya aku mati ni, rasa macam je baru hidup. Kan macam sekarang lah kita rasa kan. Jumaat ke Jumaat, kita rasa cepat tak sekarang? Rasa cepat, baru Jumaat dah rasa dah nak Jumaat balik dah. Tak payah Jumaat Ustaz, kelas Ustaz ni pun saya rasa cepat sangat dah. Hari ni kelas Ustaz pula. Abang tadi saya kata lah. Kelas Ustaz balik dah. Hari Selasa ke hari Selasa kan. Homework pun tak dah nak buat. Homework bahasa Arab pun tak dah nak buat lagi. Besok dah hari Rabu. Itu antara tanda cepatnya waktu. Kita tak sempat nak buat apa-apa sebab masa tu cepat sangat bro. Tapi masa tu ada tak? Ada. Tapi kita sedar, cepatnya masa jalan. Bila kita sedar, aku tak buat lagi ni. Aku tak buat lagi ni. Homework tak sempat lagi. Adakah kalau kita kira, masa tu cukup tak kalau ada kira nak untuk buat homework? Ikut logiknya, cukup. Tapi bila sampai waktu nak hantar homework, dah nak kena hantar homework, tak buat lagi. Sebab apa? Cepatnya rasa masa berjalan.
Sebab tu nanti seseorang tu hanya akan rasa cepatnya masa dunia ni berjalan bila dia dekat nak mati. Waktu tu dia dah berada di sakaratul maut, dalam keadaan nazak, waktu tu baru dia rasa cepatnya aku dah nak mati dah. Tapi waktu tu dah tak boleh nak buat apa lagi. Homework kalau tak siap tak apa, boleh hantar lagi, esok boleh hantar. Kan ada masa lagi. Tapi kalau dah nyawa sampai di kerongkong, maka tak ada lagi apa yang boleh dilakukan. Itu yang pertama. Allah kata apa? Telah dekat waktu apa? Telah dekat hari kiamat. Baik. Kalau kita lihat pada surah Al-Anbiya, surah ke-21. Surah 21 muka surat 322. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya. Kuliah pagi tadi ke? Surah Al-Anbiya, betul? Canggih Ustaz. Ya? Canggih. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kan terjemahannya apa? Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang manusia itu berada dalam keadaan lalai. Juga permulaan dengan perkataan apa? Telah hampir. Yaqtaraba. Dalam Quran, dua surah ni saja yang bermula dengan perkataan yaqtaraba. Pertama Allah bagi tahu telah dekat hari kiamat. Yang kedua Allah bagi tahu telah dekat hari perhitungan amal. Maka bila Allah sebut tentang hari perhitungan amal, dia bukan cerita tentang hari kiamat. Dia cerita tentang hari kematian seseorang. Maka kalaulah orang tu dia menunggu hari kiamat, dia menunggu tanda-tanda besar, yang dia duduk sibuk dengan tanda-tanda besar, dengan teori-teori dan sebagainya, lalai je mati. Tak ada nak buat apa-apa. Sebab sebenarnya hari kiamat kecil, iaitu kematian dia itu adalah sangat dekat. Dekatnya macam mana? Dekatnya sekarang ni pukul 9.19 malam. Kan kita bersama-sama sedang berada dalam kelas. Kejap lagi mungkin pukul 10.30 kita dah tak ada. Dah tak ada dah. Kan? Pukul 12.30 malam ataupun besok subuh dah kena tanam. Tunjukkan apa? Dekat sangat dah hari perhitungan. Hari kematian tu. Maka ini perkara yang nak difahami, jangan ditunggu hari kiamat bila datang. Kan? Yang perlu dikira adalah hari kematian. Dan Allah sebut dalam ayat tadi telah dekat hari perhitungan amal. Allah tak sebut telah dekat hari kematian. Allah sebut telah dekat apa? Hari perhitungan amal. Maksudnya apa? Allah suruh fokus pada amal. Jangan fokus fikir bila nak kiamat bila agak-agak aku mati Tak, jangan fokus pada bila aku mati agak-agaknya. Fokus pada amal. Kalau orang tu fokus pada amal, datanglah kiamat tu bila-bila pun insya-Allah dia bersedia. Orang fokus sibuk bila Dajjal nak keluar, Dajjal tu siapa sebenarnya, kan? Tapi apa yang lebih penting bila nak menghadapi Dajjal? Iman dan juga amal, itu penting. Tapi dipersiapkan tak iman dan juga amal? Kalau sibuk dengan Dajjal tu bila nak keluar, siapakah Dajjal tu, bentuk yang macam mana, tapi bila tiba keluar Dajjal tu, iman dan amal tak sedia. Apa yang akan terjadi pada dia? Dia boleh elak kepada Dajjal? Tak boleh. Mungkin dia akan jadi kepada pengikut Dajjal, akan tertipu dengan Dajjal. Maka kalau orang yang dipersiapkan iman dan juga amal dia, Dajjal tu keluarlah bila-bila masa pun dia tak kisah. Tak kisah bila keluar. Maka jangan fokus pada bila hari kiamat, bila agak-agaknya saya mati, kan? Tapi fokus pada amal itu. Sebab itu yang Allah sebut telah dekat hari perhitungan amal. Maka fokus pada amal, jangan fokus pada mati kita bila. Baik. Kita masuk pada perbincangan kita. Kita pada ayat itu 18 kan? Itu 18. Itulah ayat yang ke-18. Baik. Kita telah lihat pada bahagian awal, iaitu pada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian kita lihat pada ittaqullah. Kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Baik. Pada bahagian apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Dia menuntut kepada seseorang itu
persiapan dari sudut apa? Dari sudut amal. Nampak tak yang Allah suruh fokus adalah apa? Adalah amal. Allah tak suruh fokus untuk fikir bila hari kiamat. Allah tak suruh fokus fikir bila agak-agaknya mati. Sebab itu rugi kalau orang yang dia kira bila agak-agaknya dia mati. Sebab selalunya orang yang muda dia akan fikir bila dia akan mati. Bila dia berumur lah. Bila dia tua. Betul tak? Sebab tu orang selalu apa? Tak apalah, tunggu nanti saya pencen. Waktu tu saya mulalah belajar. Orang tunggu pencen. Itu kalau dia sampai waktu pencen. Kan? Itu dia kira bila agak-agak umur dia. Kan? Tapi yang Allah suruh fokus adalah pada amal yang nak dibawa itu. Sebab tu Allah sebut ya allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seorang diri itu melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya. Amal-amal. Bukan sudut bila berlaku kan, untuk hari esok iaitu hari akhirat. Ustaz, Ya, saya nak cakap dalam pembacaan ayat ini, kenapa Ustaz berhenti kat sili Ustaz? Ustaz tak berhenti kat jim? Kat mana? Dalam ayat ni, Quran saya lah. Oh, okey. Lirat tu sili kan? Mm-mm. Allah tu jim. Kenapa Ustaz pilih berhenti dekat sili dan tidak pada jim? Boleh. Maksudnya kalau kita nak berhenti sampai wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah, boleh ikutkan pada jim itu. Kan bukan pada yang sili itu. Kan? Saya berhenti di lirat sebab nak ambil pada makna ayat itulah. Pada makna ayat. Kan? Sebab ayat ni dia satu potongan ayat yang dah sempurna. Okay. Saya potong kat situ untuk kita lihat. Kemudian kita ambil pada wattaqullah. Kan? Itu untuk ni je lah. Untuk kita punya perbincangan je. Dan sebab pada segi tajwid dia kata sili itu lebih baik kita sambung kan Ustaz? Betul. Dari sudut tajwid betul. Betul. Yang kita berhenti ni untuk kita ambil poin perbincangan. Okey. Poin perbincangan sahaja. Baik. Kemudian kalau sebut wattaqullah. Ini wattaqullah yang kali keberapa? Berapa banyak wattaqullah dalam Al-Quran Ustaz? Bukan wattaqullah dalam Quran lah. Kita ini wattaqullah dalam ayat ni saja. Wattaqullah dalam ayat ni sahaja. Ni dah pengulangan yang kali keberapa? Asal pula ya. Sebab tak ada perkata, tak buat perkata. Dah kali keberapa? Bolehlah selak-selak kejap. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, kita ada jumpa lain tak perkataan wattaqullah selain pada ayat ni? Yang mula-mula tak? Ayat permulaan sabbahalillah. Kan hari tu yang pasal orang munafik tu kan, bertakwalah kepada Allah. Yang sebelum ni. Jumpa pula ajar untuk baca Ustaz. Ada tak? Boleh tengok. Masalah syaitan. Tak ada. Ayat 7 Ustaz. Ya, ayat 7 dah. 7. Baik, betul. Ayat 7 ada satu. Ayat 8 ada. Ayat 8 tak ada. Ayat 9 tak ada. Ayat 10 tak ada. Ayat 11 tak ada. Ayat 12 tak ada. Ayat 13 tak ada. 14 tak ada. So, yang kedua je lah. Ada dua je lah. Yang kedua. Yang ni kita jumpa ni yang kedua. Ayat 18 ada berapa? Ada dua. Ayat 18 ada dua. Maknanya yang ini yang sedang kita bincangkan ni adalah potongan wattaqullah yang
Aduh. Yang ketiga Ya. dalam surah ni lah. Kan yang pertama ayat ke-7. Yang kedua ayat ke-18 yang permulaan ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tu ada lagi Itu satu. yang kedua. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kan 3, lagi sekali. Ni mana ini 18. pada apa tu? Wattaqullah yang ketiga. Baik. Ada lagi satu tak? Di mana? Oh ya 18. 18. Ketiga lah. 18 tu dekat-dekat. Jadi kalau dalam ayat 18 ni saja disebut sebanyak 2. 2 kali. Baik. Apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada wattaqullah untuk kali kedua? Wattaqullah untuk kali kedua. Baik, rasa-rasanya kenapa Allah ulang 2 kali? Yang soalan dia, kenapa rasa-rasanya Allah ulang 2 kali dalam ayat ni? Di antaranya kan, bila diulang 2 kali, kan kita kalau sebut dekat orang sampai 2 kali, maknanya apa? On to the gale. penting mustahak. Orang to the gale tak nak dengar. Kita nak sebut pentingnya perkara yang kita nak sampaikan itu. Kan dalam ayat ni Allah ulang sampai 2 kali kerana Allah nak bagi tahu betapa pentingnya, Allah tekankan betapa pentingnya takwa. Betapa pentingnya untuk seseorang itu bertakwa. Kan? Yang kedua, kan, macam Saya Haji ingat Nuriah macam sebutkan, mak Haji kita Nuriah sebut, marah kan, kita tak Ya. ikut, dia kena Ya, cakap betul. sampai 2-3 kali dia ulang. Itu yang saya Betul. kata tadi degil. betul, tak salah, kan. Allah sebutkan sampai 2 kali, kenapa? Kerana ada yang degil. Yang tak dengar cakap, kan? Kerana ada yang degil, yang tak dengar cakap. Kenapa? Kerana begitulah sifat manusia. Bukannya perkataan wattaqullah je kita jumpa sampai 2 kali dalam ayat ni, kan? Cerita tentang Nabi Musa, adakah satu tempat je ada? Tak. Banyak tempat ada. Cerita tentang Nabi Ibrahim, satu tempat je? Banyak tempat ada. Kan? Cerita tentang orang munafik, ada kat banyak tempat. Cerita tentang musyrikin Mekah, ada kat banyak tempat. Cerita tentang hari kiamat, kat banyak tempat. Kenapa? Kerana ada antara manusia yang memang sifatnya degil. Kan? Dan kebanyakan manusia memang sifatnya keras kepala pun. Memang itu yang Al-Quran sebutkan. Kan? Suka membantah, suka melawan tanpa ilmu dan juga bersifat degil. Kan? Sifatnya kuat membantah dan juga kuat melawan. Itu memang sifat asas manusia. Maka sebab itu Allah ingatkan beberapa kali dan dalam ayat ini Allah tekankan sampai 2 kali untuk fokus kepada wattaqullah. Kenapa Allah ulangi pada bahagian belakang? Setelah Allah sebutkan mengenai wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya dan bertakwalah kepada Allah. Allah ulang lagi sekali perkataan wattaqullah pada bahagian di belakang ini. Kenapa? Kerana Allah nak peringatkan dalam pada seseorang itu nak membuat persiapan untuk hari esok dia, maka dia kena buat berdasarkan kepada takwa. Takwa anda. Buat persediaan itu berdasarkan takwa. Kadang orang ada buat persediaan, kan? Buat persediaan berdasarkan takwa, kan? Ataupun buat persediaan untuk takwa. Kenapa? Kerana ada orang yang buat persediaan, kan? Macam kalau kita nak pergi, contoh kalau kata nak pergi kemah contohnya, kan? Ada orang yang buat persediaan untuk pergi nak pergi camping, kan? Semua orang buat persediaan. Tapi kalau kita tengok nanti sampai kat sana punggah beg masing-masing. Setiap orang akan bawa bekal yang berbeza. Ada yang berbeza. Mungkin orang akan bawa baju, tu sama.
Orang akan bawa selimut, sama. Orang mungkin akan bawa kemah, sama. Tapi mungkin ada orang yang bawa perkara yang ekstra, yang tak perlu pun ada. Kan? Contoh dia bawa iron baju. Dia bawa hair dryer. Perlu tak kalau nak pergi camping? Tak perlu. Tapi dia pergi bawa juga. Kenapa? Dia buat persediaan, tapi persediaan dia tu dia tak fikir aku nak pergi camping, kan? Orang yang dia nak pergi tepi pantai, kan? Pergi bercuti tepi pantai. Dia akan bawa pakaian ataupun persiapan pakaian itu sesuai dengan dia nak pergi tepi pantai lah, kan? Dia tak bawa semuanya baju yang casual. Bawa kemeja dengan seluar jeans ataupun seluar slack contohnya. Nak pergi bercuti kat pantai, kena tak? Tak kena lah. Kan? Nak pergi berjalan-jalan dekat mall, pakai baju kemeja yang Hawaii tu. Segala pokok-pokok, matahari semua tu kan. Pakai seluar 3/4 pun yang Hawaii punya kan. Kena tak? Tak berapa kena lah kan. Dia buat persediaan tapi persediaan tu tak kena dengan tempat yang dia nak pergi tu. Maka Allah ini akan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah agar apa? Persediaan yang kamu nak buat untuk hari esok tu nanti kamu bagi perhatian, semuanya buat atas dasar takwa. Jangan lari daripada konsep ini. Nak dapatkan takwa. Maka kalau kamu sekarang ni tengah bekerja, pastikan kerja tu buat atas dasar takwa. Jangan buat atas dasar lain. Jangan buat kerana apa? Kerana hanya nak dapatkan gaji atau pendapatan contohnya, kan hanya nak dapat nama contohnya. Jangan buat benda tu. Buat jadikan kerja tu sebagai persediaan untuk takwa. Kan? Siapa pun kita kan, macam saya mengajar kan, kena mengajar tu sebagai persediaan untuk takwa kan, bukan mengajar sebab memang dah tak ada kerja lain dah kan, apa lagi nak buat, mengajarlah kan. Tak, kena buat atas dasar takwa. Maka Allah sebut pada bahagian belakang tu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dalam kamu nak membuat persediaan. Maka orang yang dia buat persediaan untuk hari esok, dengan dia sedar dia kena buat itu untuk dapatkan takwa, maka dia akan melakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan dia tidak akan kotori persediaan tersebut. Dia tidak akan kotorkan persediaan dia. Sebab apa? Dia tengah nak siapkan bersedia untuk takwa. Mana boleh pekerjaan dia yang dia bekerja itu untuk takwa, dia kotorkan dengan dosa dan juga kesalahan. Sebab apa? Dia tengah nak buat untuk takwa. Takwa dia tak kena dengan dosa. Kan? Dosa dia menghilangkan lagi takwa, bukan dosa menjauhkan lagi daripada takwa, bukan mendekatkan lagi dengan takwa. Maka orang yang dia buat persediaan dalam keadaan dia sedar wattaqullah, oh aku kena buat persediaan ini berdasarkan takwa untuk aku nak dapatkan takwa. Maka itu Allah sebutkan di belakang, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu asas yang memang setiap orang kena ada, takwa kepada Allah. Dan kalau belum kamu dapat takwa, maka buatlah persediaan untuk hari esok untuk dapatkan takwa berdasarkan kepada takwa. Jangan buat sebab lain. Baik. Kenapa diulang sekali lagi wattaqullah ataupun bertakwalah kepada Allah? Kerana Allah Yang kita. Macam Nurul hari macam boleh baca saya punya fikiran tu. Allah nak sangat kita, Allah sangat menginginkan kita bertakwa. Kalau Allah nak sangat kita bertakwa, maknanya apa? Maknanya Allah memang sayang sangat dengan kita. Allah dia nakkan kita bertakwa, yang mana kebaikannya nanti akan kembali kepada siapa? Kita. Akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nak kita bertakwa. Kenapa? Kerana Allah tak nak nanti kita menjadi dari kalangan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-89, surah Al-Fajr, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Muka surat 593. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 23 dan juga ayat 24. Kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا يا ليتني قدمت لحياتي. Terjemahan. Dan diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat untuk berlaku baik, tetapi ingatan itu tidak berguna lagi baginya. 24, dia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu mengerjakan amal-amal baik untuk hidupku ini. Baik. Kalau kita lihat, apa perkataan yang lebih kurang sama macam ayat yang kita sedang baca ni? Pada ayat yang ke-24, apa yang macam lebih kurang sama? Ayat ke-24. Ayat 24 ni dengan ayat yang ke-18. Qaddam tamat tu lihayati. Hidup ya latani yakulu. Perkataan qaddam tu. Qaddam tu, Ustaz. Dalam ayat 24 ni qaddam tu. Dalam ayat 18 yang sedang kita bincangkan ni, apa perkataan dia? Dia menyesal ni. Qaddamat, kan? Ya ayyuhallazina Masa amanu hidupku taqullaha dulu. Qaddamat. wal tanzur nafsun ma qaddamat. Lihat. Menyesal. Menyesal. Betul ke tidak? Saya agak. Betul. Qaddamat lighadin. Kan? Ayat kita sedang bincangkan ni surah 59 ayat yang ke-18 bunyi je begini. Qaddamat lighadin. Apa yang diri itu akan telah sediakan untuk hari esok. Ayat 24 dia akan kata alangkah baiknya kan kalau dulu aku sediakan sediakan qaddam tu, aku sediakan li hayati, amal-amal baik untuk hidupku. Hidupku di mana tu? Dalam kurungan tulis di sini. Di sini tu di mana? Akhirat. Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Ya, ceritanya tu tentang di akhirat. Maka hari esok lirat ini yang kita sedang sediakan ini, yang kita akan sampai nanti esok ini, dia sebenarnya adalah hari apa? Akhirat. Hari akhirat. Hari hidup kita ke atau hari mati kita? Hari mati. Hari hidup ke hari mati? Hidup lah. Hari hidup. Li hayati. Hidup. Kita sedang buat persiapan untuk nanti hari hidup kita. Sekarang ni kita hidup, betul tak? Kita hidup tapi nanti mati. Tapi Allah sebutkan hayati itu ceritanya tentang nanti hari akhirat. Kita hidup balik nanti di akhirat. Kenapa Allah sebut hayati itu kehidupan aku tapi dia cerita tentang hari akhirat? Kenapa? Hidup di akhirat lah. Sekarang ni adakah kita tidak hidup? Hidup. Hidup juga. Tapi kenapa Allah sebutkan kehidupan adalah kehidupan hari akhirat? Kekal. Ya? Hidup di akhirat lebih kekal. Hidup di akhirat itu lebih kekal. Baik. Ada lagi? Itu destinasi kita yang terakhir lah. Destinasi kita yang terakhir. Baik. Kenapa lagi? Hari pembalasan. main tembak je. Ya, rasanya apa? Tapi ayat 24 ni Ustaz, orang kafir yang cakap tu Ustaz. Ya, orang kafir yang bercakap. Maksudnya orang kafir ni sebab apa dia bercakap begitu? Dia menyesal kan? Dia menyesal sebab dia Tak beriman, tak tak beriman. bertakwa. tak beriman. Dia tak buat persediaan. Sediakan amal-amal baik. Amal-amal baik itu hanya diterima orang-orang kafir. Diorang ni baik tak? Ada yang baik. Ada yang baik tak? Ada.
ada yang baik kan? Ada yang bersedekah, berinfak tak? Ada. Ada. Tapi Kan? tak bertakwa. Tapi semua kebaikan tu dikira ada nilai tak di sisi Allah? Tidak. Tak ada kira. Dia hanya dikira jadi amal baik bila? Di dunia. Di dunia je. Di dunia, dia orang kalau kat dunia pun dia tak jadi kira amal baik juga. Setiap amal baik itu akan dikira. Ada nilainya di sisi, ada value di sisi Allah. Kalau apa? Kalau dia beriman pada Allah. Kalau dia beriman. Kalau dia beriman. Dia Maka dia kata, Muslim. kenapa dulu aku tak sediakan amal-amal baik? Maksudnya, aku tak beriman, lepas tu aku buat baik. Bukannya dia buat baik, dia kena ada iman dan dia tak buat baik. Iman dan buat baik baru boleh dikira. Baik. Maka di sini juga adalah penyesalan kepada orang yang telah beriman tapi dia tak buat baik. So sama juga, dia tak ada isi yang dia nak bawa. Tak ada isi yang dia nak bawa. Orang yang dia masuk exam, dia tak study, so dia tak ada apa? Tak ada ilmu yang dia nak bawa masuk dalam exam untuk dia nak jawab exam tu. Sama. Maka penyesalannya adalah penyesalan yang sama. Sebab Allah sebut ya allazina amanu taqullah. Allah sebut kepada orang yang beriman ke ataupun orang yang bukan beriman? Ayat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 18. Orang beriman. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang disediakan untuk hari esok. Untuk hari esok. Maka Allah sebut untuk orang yang beriman. Dalam ayat ni, kalaupun kata konteksnya adalah kepada orang kafir yang tidak beriman, kan, walaupun kafir itu terjemahannya juga adalah apa? Orang-orang yang ingkar, orang yang degil. Kufur. Maksudnya orang yang kufur, kan? Orang yang dah diingatkan tapi tak dengar cakap. Itu masuk dalam bahagian kufur. Orang yang telah dibagi warning letter, kan, tapi dia buat tak tahu je. Berpaling, dia buat tak tahu. Bagi warning letter, buat tak tahu. Bagi warning letter, buat tak tahu. Dia fa'arid. Dia berpaling. Dan maka itu masuk orang yang degil. Yang degil. Maka dia akan membawa penyesalan yang sama. Itulah kenapa dia tak buat dulu persediaan. Baik. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat ni lihayati itu maksudnya kehidupan, iaitu ketika dia di akhirat. Sedangkan di dunia ini pun kita hidup. Hidup yang kedua lah Ustaz. Baik. Kerana ada orang yang dia hidup tapi dia macam tak hidup. Dia hidup tapi tak ada roh. Dia hidup fizikalnya tapi dia tak ada rohnya, tu tak ada. Apa tu? Soalan yang tadi saya terlepas sikit. Baik. Dari konsep ni lah, dari konsep ketakwaan kepada Allah tu tak ada. Kita lihat surah yang ke-42 ayat 52. Dia macam tak ada pedoman hidup lah, hidup dia kosong. Dari segi, jadi kalau kita tengok from point of view of ketakwaan lah. Ya. Kalau you tengok orang yang revert tu kan banyak hidup dia kosong. Bila dia dah revert tu baru dia senang, dia tahu ada pegangan, ada orang tempat dia, ada tempat dia bersandar lah, ada tempat dia mengadu. Betul. Baik, muka surat 489. Muka surat 489. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 52. Allah berfirman, dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man
نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Terjemahan. Dia ya. Ayat 52 Ustaz. Ayat 52. Demikian. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran sebagai roh yang menghidupkan hati perintah kami. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Baik. Kita nak lihat pada potongan awal ayat ni. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Dan itulah apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Orang yang dia tak ada ruh, umpama macam matilah. Betul tak? Orang tak ada ruh, dia matilah. Kan? Orang yang bila dia mati sebab apa? Sebab roh dia dicabut daripada jasad dia. Maka manusia yang sedang hidup tapi tak ada roh, maka Allah sifatkan dia sedang mati. Dia sedang mati. Maka sebab itu, sebab apa? Sebab Quran ini Allah sebutkan dia sebagai roh. Roh yang menghidupkan. Yang mana inilah yang kita baca selalu dalam surah Yasin. Dan surah Yasin ayat ke berapa kita baca? Ayat ke-70 betul ke? Ayat yang ke-70 betul tak? Baik, ayat ke-70. Muka surah 444. Surah Yasin surah 36 ayat yang ke-70 muka surah 444. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca pada ayat yang ke-69. Ayat 69 kita baca dan ayat 70. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Terjemahan ayat 69. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat, pengajaran dari kitab suci yang memberi penerangan. Supaya ayat 70, supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidupnya. Kepada orang yang sedia hidup, yakni hatinya, dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur ingkar. Penghujung ayat yang ke-69. Allah kata yang diberikan kepada Muhammad itu ialah zikrun wa Quran. Dia adalah Quran yang jelas, yang memberi penerangan. Tujuannya apa? Supaya dengan Quran itu ia memberi peringatan kepada siapa? Man kana hayyan. Hayyan tu maksudnya apa? Hidup. Kan itu yang ada hayati tu kehidupanku. Hayyan maksudnya hidup.
Orang yang fizikal dia hidup ke? Pertama, orang yang fizikalnya hidup. Tapi yang lebih penting daripada itu apa dalam terjemahan tulis apa? Hati. Yang sedia hidup, Hati hidup. hati dia. Sebab itu dia katakan Quran ni roh. Orang boleh hidup fizikal dia, tapi hati dia mati. Sebab apa? Tak ada roh. Roh tu tak ada. Sebab itu penyesalan tadi apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah buruknya. Kenapa aku tak buat persediaan untuk amal-amal baik untuk hidupku. Disebutkan hidup dia. Hidup itu hidup di akhirat. Kenapa kehidupan dunia ini tidak dinamakan hidup secara umumnya? Kerana ada yang hidup fizikal tetapi hatinya tidak hidup. Kenapa? Roh itu tak ada. Iaitulah dia, itu dia Al-Quran. Maka orang yang diberikan kepada orang yang diberikan oleh Allah kepadanya Al-Quran, maka Allah sedang nak menghidupkan dia daripada mati. Allah sedang nak menghidupkan dia. Sebab itu hati kan, macam tadi pun Haji Nurah, Haji Zainul sebutkan, orang yang mungkin orang yang tak beriman kan, dia dah ada segala-galanya. Tapi akhirnya dia rasa apa? Hidup dia kosong. Dia rasa macam ada something missing, macam ada yang tak kena. Dia cari tak jumpa. Akhirnya buat apa? Akhirnya bunuh diri. Sebab apa? Dia tak jumpa kelopongan yang ada dalam hati dia. Bukan cerita dalam hidup dia dah semua ada. Tapi hati dia tu yang lopong. Dia dah mati besok Ustaz, dia sebutlah walau taro izil mujrimu tu. Betul. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan gitu. Betul. Malaikat pula akan cakap kat dia, alam ya'tikum nazir, surah Al-Mulk. Qalu bala kerja ana nazir. Oh, ini main ayat Quran, jawab dengan ayat Quran tu. Masya-Allah. Ini apa? Tapi dia jawab lagi tu ayat 29. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Betul. Kan itu yang sebab Allah nak sangat kita bertakwa. Sebab apa? Sebelum yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Sebelum hari yang tak bermanfaat lagi iman. Perkataan taubat, perkataan istighfar tak bermanfaat lagi. Bila tak bermanfaat tu? Bila nyawa dah sampai di kerongkong. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Nabi sebutkan sungguhnya Allah tak terima menerima taubat seseorang itu sehinggalah nanti nyawa sampai di kerongkong. Waktu tu dah tak diterima. Yang waktu tu yang siapa bertaubat? Firaun bertaubat. Kan? Firaun dia beriman dengan Tuhan Musa dan juga Harun. Kemudian Allah kata al-an, sekarang ke baru kau nak bertaubat, dah nak mati dah. Baru kau nak bertaubat, nak beriman kepada Tuhan Musa dan juga Harun. Waktu tu dah tidak diterima lagi. Itu masa dia dah tenggelam tu Ustaz? Belum. Ya, masa dia dah memang dah nak tenggelam. Dah lemah, dah nak mati dah. Kiranya. Dia tengah tenggelam lah. Tengah tenggelam. Tenggelam timbul lagi tu. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya, saya silakan. Dalam keadaan sekarang ni, senario sekarang ni, orang yang meninggal COVID ni Ustaz, biasanya sebelum dia ditidurkan ataupun dia masih ni lagi lah masa tapi dah nyawa-nyawa ikan kan, dia minta bercakap dekat video call kan. So masa tu pun dia mengucap semua tu, dia bertaubat lah apa ni. Macam tu dia kira macam mana Ustaz? Dia kiranya diterima ataupun tidak? Kalau dia masih lagi belum dalam keadaan nazak, diterima insya-Allah. Kita tak tahulah, tak tahu Ustaz. Yeah. Sebab apa dia dalam ni sekarang ni is manually done, bukannya natural. Iyalah, maksudnya sebelum dia ditidurkan tu dia masih lagi mungkin dalam keadaan yang sedar. Dan belum lagi nazak. So okeylah bila dia dah tidurkan tu, itu dah kira macam dah habis lah. Bila dah ditidurkan tu kira macam dah tak sedar lah kan sebenarnya. Tapi waktu last kali yang dia sedar tu, yang dia masih lagi mungkin mungkin tak boleh bercakap, tapi dia sedar. Kan dia sedar. Kalau ketika dia tak ucap, tapi dia ucapkan dalam diri dia, dan dia la ilaha illallah. Bagus Ustaz kiranya bagus kan? At least kita bersedia. Bagus. Sebenarnya beruntung orang-orang yang diuji dengan sakit yang kronik. Sangat beruntung. Ya.
Kan orang yang kena kanser tahap 4 ke, tahap advance ke, orang yang kena COVID tahap 4 ke, itu sebenarnya sangat beruntung daripada kita. Sebab kita tak sedar alih-alih akan mati. Orang yang tu dia tahu, aku dah memang nak mati dah ni. Yang koma tu kan Ustaz kan, macam koma tu kita tak tahu. Betul. Sebenarnya sangat beruntung sebenarnya orang-orang yang Allah uji dia sakit kritikal. Sebelum dia nak mati, sebab dia memang tahu dah aku ni dah nak mati dah ni. So dia akan buat persiapan. Taubat tu. Bertobat terus Betul. Ada satu hadis yang sangat menarik yang saya jumpa. Saya baru terjumpa kan. Sahih Ustaz. Hadis yang sahih. Bila Hajar Nurah tanya hadis, tapi hadis tu sahih. Terima kasih sebab bertanya, penting. Penting. Bila tanya saya matan tu saya tak ingat exactly kan, sebab saya baru jumpa, tapi saya ingat secara umum makna, sebab saya macam kenapa aku baru jumpa hadis ni. Saya macam kenapa aku baru jumpa hadis, sebab masya-Allah. Baik, sebentar. Dan terima kasih Hajar Nuria bertanya. Penting sekarang ni bertanya. Bukan penting sekarang ni bertanya. Memang daripada dulu pun patut bertanya. Walaupun pada sesiapa. Kerana orang yang nak bercakap tentang agama ni, dia nak cerita tentang Allah dan juga Rasul, memang dia kena pastikan betul-betul. Jumpa. Hadis riwayat Abi Daud dan adalah hadis yang sahih. Baik, saya ada dia punya Arab dia. Nabi SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadi aw fi mali aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik hatta yablughahu almanzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Baik, terjemahannya, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah tetapkan satu tempat untuknya di syurga, lalu Allah tengok dia ni takkan boleh sampai kepada tahap itu, iaitu syurga dia itu dengan amalan dia. Maksudnya amalan dia tak banyak untuk dia sampai syurga tu. Nak capai syurga tu, amalan dia tak cukup banyak. Maka apa yang Allah akan buat? Ibtalahullah. Allah akan uji dia fi jasadihi, pada badan dia. Au fi malihi, pada harta dia. Au fi waladihi, ataupun pada keturunan anak-anak dia. Thumma sabbarahu ala zalik. Kemudian Allah akan kurniakan kepada dia kesabaran. Hatta yablughahul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sehinggalah apa? Kesabaran, pahala daripada kesabaran dia itu sampai kepada darjat dia layak untuk dapat syurga. Waktu tu Allah akan mati. Masya-Allah. Yalah. Macam orang sakit sebab cancer orang tu Allah dah memang letakkan dia ni ahli syurga. Tapi cuma amalan dia tu tak banyak. Kalau Allah matikan dia, tengok amalan dia memang bukan tak sampailah syurga amalan dia. Tapi apa yang menyampaikan dia kepada syurga? Dengan kesabaran dia terhadap ujian yang Allah berikan kepada dia. Fi jasadihi, pada badan dia. Au fi mali, ataupun pada harta dia. Au fi waladi, ataupun pada anak. Orang sekarang COVID mati kan, ujian pada badan dia. Orang yang sekarang yang tengah COVID ni, perniagaan jatuh, kena buang kerja. Orang yang sekarang yang anak dia mati, anggaplah itu apa? Ujian yang Allah berikan untuk sampaikan kepada tingkatan dia di syurga. Sebab apa? Dia tak sampai dengan amalan dia, tak cukup banyak untuk sampai kepada syurga. Tapi pahala kesabaran dia tu, insya-Allah Allah bagi itu untuk bagi dia nak sampai kepada rumah dia ataupun kedudukan dia, manzilah yang Allah dah tetapkan dia nanti di syurga. Masya-Allah. Ustaz, itu hadis nombor apa tu Ustaz? Hadis ini adalah nombor apa? Riwayat Abi Daud. Ada nombor tak? Tak ada ya? Ada. Sebentar. Nombor 3090. Hadis ke 3090. Hadis ke 3090. Oh, banyak Di dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud. Ingat nak tanya si Kamil. Kalau ingat nak tanya si Kamil tu. Kamil budak yang pandai baca hadis tu. Yang terjemah hadis semua tu. Kamilin. Kamil aja. Ahmad dan Kamil. Tapi Kamil tu dia dah... Dr. Kamil. Tak ni budak Indonesia. Baru 9 tahun ke 10 tahun. Dia lancar 1,500 hadis dah. Tapi dia boleh ke ulaskan aja. Boleh. Dia ulas sekali.
Dia faham, dia ulas sekali, dia bagi tadabbur sekali. Tadabbur sekali, insya-Allah. Oh, hebat budak tu. Allah. Insya-Allah. Hmm. Baik. Maka sebab apa Allah namakan apa? Sorry Ustaz. Akhirat tadi, kenapa Allah namakan itu adalah hayati, kehidupan? Kerana di dunia ini ada orang yang dia hidup tapi dia tidak hidup. Kita lihat satu lagi Allah sebutkan dalam surah yang ke-69 ayat ke-64. So maknanya hayati tu termasuk sekarang lah Ustaz ni. Akhirat. Akhirat juga. Hayati itu maksudnya kehidupan nanti dia di akhirat. Di akhirat. Baik. Surah ke-29 surah ke-29 ayat ke-64. Surah Al-Ankabut ayat ke-64. Surah Al-Ankabut ayat 64. Bukan surat. Bukan surah Ar-Rum. Ke? Kan. 29 Ya, betul. Surah 29 ayat ke-64. Muka surat 404. Quran saya ini salah. Dia tulis atas dia Ar-Rum. Sebenarnya surah Al-Ankabut. Surah ke-29. Muka surat 404 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. وما هذه الحياة الدنيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Terjemahan. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan hayawan ni maksudnya apa? Kehidupan yang sebenar-benarnya. Walaupun bunyinya macam haiwan, dia bukan haiwan, dia hayawan. Kan? Kenapa bunyi dia hayawan? Bunyi dia hayawan. Kerana dia haya tu je yang depan dia, tapi ditambahkan alif nun. Ingatlah Domir tu. Dia sama macam perkataan Ar-Rahman. Penyayang. Penyayang, pengasih, pemurah. Perkataan Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Root word ataupun kata dasar dia apa? Rahman, Ar-Rahman. Aman. Roh lah, Rahman. Rahman. Roh je, roh kan jadi macam Arab kan, roh. Dia suruh pergi. Rahim, Ar-Rahman, dia alif kecil kan. Ar-Rahim. Rahim kan? Rahim. Okay, Ar-Rahman. Roh lah kan. Ar-Rahim. Baik. Huruf asal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa yang ada pada kedua-duanya selain pada alif lam lah, apa yang sama? Roh sama tak? Sama. Ha sama tak? Sama. Mim sama? Sama. Maka kata dasar untuk Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim adalah Ra, Ha dan juga Mim, Rahimah. Diberikan bunyi Rahimah. Ra, Ha dan juga Mim. Baik. Untuk Ar-Rahman, apakah tambahan untuk perkataan ini selain daripada alif lam? Apakah tambahan dia? Nun dan juga sebelum tu? Alif. Tu alif kecil tu ada. Alif. Ni kalau ditulis besar dia. Macam tu.
Ar-Rahman kan. Alif ada alif nun tu. Baik, maka tambahannya adalah alif nun daripada kata dasar dia rahimah. Maka yang tadi kita jumpa adalah hayawan. Hayawan. Untuk hayawan, perkataan asal dia adalah haya kan, ataupun hayawa. Start. Tak jam. Start jam. Hang. Jam. Frozen. Start frozen. Start. Start. Panggil apa dia tak ada. Call. Dia bercakap seorang-seorang. Kena hantar mesej lah, hantar mesej kat Ustaz. Hantar mesej siapa hantar? Ustaz Dia tahu tu waktu dia off tu. Komputer dia. Hai, cabaranlah. Hujan. Tengah best-best dia jam ya. Dah okey dah. Dia off. Dia keluar dulu. You are Januari lah sambung. Januari lah sambung. Layak. Tak layak. Hei, tak layak apa. Semua kod sana sini lah ni. Dah macam. Yang jaya dah bukan Quran je, hadis pun dah boleh tahu. Itulah tu, hadis nombor berapa siap tanya nombor. Kita dengar hadis pun petang, kita tak kisahlah. Kita tanya nombor. Tak tahulah. Hebat, tinggi, martabat tinggi. Jangan. Tak sampai jauh kena lagi sama dengan you all sama. Kau tak belajar. Sama apa, saya duk kira nak tanya ustaz ni macam mana nak buat lagi ni. Teruk sangat dah ni tengok ni. Mana Ustaz Faiz ni? Kita cari jap. Dia terkeluar tu. Tengah-tengah sedap ni dengar. mungkin bateri dia weak ke apa ke kan. Call lah kejap. Dia tak mesej pula tu. Dah habis masa. Ada lagi. Jam ni. Bolehlah 10-20 minit lagi kita dengar dia. Ustaz tu keluar masuk balik lah. Tak boleh. Oh, internet problem. Okey. Okey. Okay. Tak nyala lagi. Wah, dia kata tak nyala lagi bang. Dia kena Ya, reboot ya. lah. Haji Yaya. Ya. You all berapa orang? Haji lelaki, Haji Zainal. Kita ada 6 orang. Saya tiap kelas saya ambil attendance. Minggu ni 6 orang, minggu lepas 5 orang. I tengok Haji Halim, you, Haji Zainal, 3 orang aja ni. Ada tu orang perempuan saya ada. Oh, Zia. Zia ada. Tak, yang lelaki berapa orang? Lelaki kita ni kurang sikit lah. Kita ni kalau boleh kita nak sama. Nur Aisyhan, my wife dengan Zalilah 3 orang. Pak Yam, my husband dia ada kelas malam ni sebab tu dia tak masuk. I tahu dia abang dia kata malam ni dia tak cuti. Dia tak boleh dia ada kelas. Yang Tapi ke tak apalah, you Johor, masuk, yang ke Johor, you boleh ni kat dia. tengok Ipar dia sakit tu, selalu pergi jaga Ipar sakit tu siapa ya? Lupa dah. Siapa selalu jaga Ifah sakit? Ada seorang yang dia selalu ke Johor tu. Haji Ayat. Dr. Rizwan. Agaknya Ustaz dah masuk tapi speaker, mic tak ada. Pop dah, okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Siang tadi pun sama. Saya tengah bercakap-cakap alih-alih kaku. Saya ingatkan orang lain, kusyuk benar dengar. Alamak, saya kaku lagi sekali. Okey ke? Dengar ke suara saya? Ya. Orang dengar tapi rupa tak berubah. Rupa tak berubah. Yalah macam tu. Okey, jap. Saya okey. off dulu internet dekat tu. Ustaz frozen lama juga tadi tu. Ustaz cakap apa Okey ke? Ni okey ke? Ni dah okey dah. Boleh dengar. Boleh dengar. Muka saya dah bergerak dah? Dah. Okey. Dah, alhamdulillah. Okey.
Okey. Siang tadi pun saya kena sekali, dia tiba-tiba je internet tu dia tak berjalan. So kena off on balik. Saya duduk dengar dia kata khusyuk ke, semua orang dengar, semua orang tak bergerak ni, dengar saya bercakap ni. Khusyuk betul ni. Rupanya dah freeze dah rupanya. Nanti buat dekat kita orang lah Ustaz yang tu Ustaz. Best tu. Ya Al-Anbiya. betul. Tapi iyalah, diorang boleh nak apply bahasa Arab Quran, lepas belajar lah baru boleh nak apply. Kalau tak belajar macam kita nak apply kan? Boleh Sebab tu dah. kita belajar Kalau tengok tu boleh kot. Kita belajar dulu, nanti baru kita boleh apply. Tapi untuk kelas yang saya buat yang tu di Akademi Sinergi tu, masanya singkat, sejam suku. Saya terkejar-kejar sebenarnya. Saya tak dapat nak sentuh kebanyakan beberapa topik dalam satu muka surat tu. Sejam suku tu satu muka surat. Saya tak ada nak sentuh sangat kesemuanya lah. So dalam muka surat tu saya ambil hanya 2 ayat, 3 ayat je. Minggu lepas sesi yang pertama, saya sempat sentuh 1 ayat. Tak habis, 1 ayat. Tak habis. Tadi sesi yang kedua, memang saya ambil ringkas betul lah. Itu pun hanya 2 ayat ataupun 3 ayat je. Tak ada habis. Masa cepat sangat. So dia terkejar-kejar je, macam kurang seronok sikit. Kita orang nak masuk rasa. Bolehlah masuk tapi takut. Sebab kita belum habis lagi tahap yang pertama. Yang itu dah tahap yang kedua punya kelas. Mungkin nanti ada sebahagian bila kita apply, mungkin tak boleh nak nampak apply tu macam mana. Tapi ramai sini dah advance bahasa Arab kot. Boleh, kalau nak boleh je. InsyaAllah, tapi memang kita akan buat lah. Memang itu dalam plan pun. Kita habis je, memang kita akan buat. Sebab kalau kita belajar je, tapi kita tak apply, so tak guna juga kita belajar bahasa Arab. Baik belajar bahasa Arab kat luar tu, ataupun baik tak payah belajar dah bahasa Arab. Sebab dah pernah belajar. Tapi yang kita nak adalah lepas kita belajar tu, kita apply. So kita akan apply punya. Sebab itulah tujuan utama kita belajar bahasa Arab. Baik. Mana tadi? Lahyal hayawan tadi kan? Hayawan. Dengan itu tadi yang Ustaz duk tunjuk pasal root word tadi. Root word. Baik. Screen dari. Tak habis lagi. Baik, mana perkataan? Saya potong dia perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dia ada tambahan alif nun dekat situ. Kita nak tengok perkataan hayawan. Baik. Perkataan Rahman, dia ada perkataan dia dan tambahan alif nun. Hayawan, dia ada perkataan dia dan tambah alif nun. Root word dia yang ni, hayawa dan juga rahimah. 2 depan ni sahaja. Baik. Hayawan ni lah dia hidup. Baik. Alif nun, kalau dia tambah dengan isim ataupun kata kerja. Kan kita ada isim, kita ada fi'il. Kan? Kita ada kata nama, kita ada kata kerja ataupun perbuatan. Kan? Kata nama makanan, kata kerja makan. Baik. Maka bila alif nun dimasukkan kepada kata nama, dia berbeza dengan alif nun kalau dimasukkan dengan kata kerja. Alif nun kalau masuk kat kata kerja dia jadi apa? Dimasukkan fi'il dia jadi menunjukkan untuk 2, kan? Kalau yakula ni mereka 2 makan. Kan? Ni kalau contoh yaqra'a ni mereka 2 membaca, kan? Contoh. Yaqra'a ni. Kan? Ada alif nun tapi dia masuk dengan fi'il, maka dia menunjukkan 2 orang. Tu beza. Tapi kalau alif nun dia masuk dengan isim, kan, dia menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang kita apa? Menunjukkan satu perbuatan yang terlampau banyak. Perbuatan yang ekstrim. Kan? Contoh, kalau dia makan yang terlampau banyak. Kalau dalam ayat ni Rahman, maksudnya sifat Allah yang Maha Pemurah ataupun yang Maha Penyayang, maksudnya nak beritahu pemurah Allah tu bukan pemurah yang biasa-biasa. Dia pemurah yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan, bukan pemurah yang sikit-sikit. Kan? Bukan pemurah macam pemurah orang kaya yang sekarang ni, dia pemurah dia bagi juga derma-derma, tapi orang yang kaya tu dia ada
5 juta, dia sanggup tak nak bagi 5 juta kepada orang? Dia tak sanggup. Kan? Tapi dia pemurah tak bagi kat orang duit? Dia pemurah. Tapi dia sanggup tak nak bagi semua? Tak sanggup. Nak bagi banyak, sanggup tak? Tak sanggup. Mesti dia akan simpan untuk diri dia. Tapi pemurahnya Allah, itu dia sanggup bagi berapa banyak kau nak, aku bagi. Aku bagi lebih daripada yang kau minta pun. Kau tak minta pun, aku bagi. Itu kan pemurah Allah SWT. Sebab itu Allah letak alif nun, Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman, Allah yang terlampau-lampau penyayang, terlampau-lampau pemurah. Alif nun, kita tahu daripada perkataan tu. Bila Allah sebut hayawan, hayah, kehidupan, tambah alif nun. So itu dalam terjemahan dia letakkan apa? Lahiyal hayawan, sebenar-benar kehidupan. Kehidupan. Oh. Itulah kehidupan yang betul-betul punya hidup. Sekarang ni kita hidup tak? Hidup. Tapi bagi Allah ini bukan kehidupan yang betul-betul punya hidup. Sebab itu kehidupan yang sebenar Allah namakan nanti di akhirat. Itu kehidupan yang betul-betul punya hidup. Sebab sekarang hidupnya ada jangka hayat, ada jangka masa. Transit. Orang boleh hidup 60-70 tahun. Orang boleh hidup sampai 100 tahun. Lama tak 100 tahun? Lama. Tapi apalah 100 tahun tu dibanding dengan infinity? Ada taranya tak? Tak ada taranya. 100 tahun dan infinity. Tak ada tara dia. Dan 100 tahun kalau hidup pun, bukannya dia enjoy 100 tahun tu. Berapa banyak turun naik, susah payah, air mata, penat lelah yang keluar dalam 100 tahun tu. Banyak. Kan? Dibandingkan dengan kehidupan, dari hari pertama dia hidup, sampai bila-bila, tak ada satu pun susah yang dia akan tempuh. Tak ada satu peluh pun yang akan menitik. Tak ada satu penat pun yang akan dia rasa. Ada beza tak antara dua kehidupan ni? Boleh dibandingkan tak? Tak boleh banding. Maka sebab itu Allah kata, Darul Akhirah lahiyal hayawan. Itulah dia kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Terlampau punya seronok hidup. Maka sebab itu namanya hayawan. Itu Allah namakan kehidupan akhirat dia adalah hayawan. Maka siapa yang nanti masuk syurga, itu semua adalah orang yang hidup. Sedangkan di dunia ini, walaupun fizikalnya hidup, tapi tidak semua yang hidup di mata Allah SWT. Yang kita kisahkan hidup di mata manusia ke hidup di mata Allah? Yang kita kisahkan hidup di mata Allah. Kan kerana berapa ramai orang yang hidup di mata manusia, tapi di mata Allah dia adalah orang yang mati. Dan berapa ramai orang yang di mata manusia, dia tu macam sampah. Orang tak pandang pun. Tapi di mata Allah dia adalah siapa? Orang yang sangat hebat. Macam siapa? Kalau saya sebutkan contoh, semua tahulah. Uwais Al-Qarni. Orang kenal tak dia? Orang tak kenal dia. Sehingga kan disebut dalam kisah apa? Bila Umar Al-Khattab. Nabi berpesan kepada Umar Al-Khattab. Yang dia dukung mak dia. Dia dukung mak dia tu. Ini dukung mak dia. Bila Nabi berpesan kepada Umar Al-Khattab, nanti akan tiba orang dari Yaman, dari suku Qarn, kan, nama dia Uwais. Kalau kau jumpa dengan dia, maka kau minta ampunlah kepada dia. Minta dia ampunkan dosa untuk engkau. Minta dia istighfarkan kepada Allah untuk engkau. Nabi pesan kepada Umar. Umar, bila dia dilantik menjadi khalifah, maka setiap kali waktu haji, dia akan tanya setiap kabilah yang datang, ada tak orang yang bernama Uwais Al-Qarni dalam setiap kabilah. Umar, kenapa dia nak jumpa Uwais Al-Qarni? Sebab Nabi pesan, dia ni kalau jumpa dia, minta tolong istighfarkan untuk diri. Maka dia cari setiap tahun kabilah yang datang daripada Yaman, dia tak jumpa. Sampailah satu tahun dia dengar berita ada kabilah datang daripada Yaman. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, mudah-mudahan ada orang yang kau cari. Maka jumpalah Umar dengan kabilah tersebut. Umar pergi berjumpa dengan ketua kabilah tu. Dia tanya, ada tak orang daripada kalangan engkau ini yang bernama Uwais? Maaf, dia tanya dulu, benarkah kamu ni kabilah Qarn daripada Yaman? Dia kata, betul, kami adalah kabilah Qarn daripada Yaman. Umar tanya, adakah dari kalangan kamu ini orang yang bernama Uwais? Pembesar ataupun orang-orang yang ada tempat dalam kabilah tu kata, setakat yang kami ketahui dalam kalangan kami ni tak ada orang yang bernama Uwais. Tapi cubalah kau pergi tengok, wahai Amirul Mukminin, dekat belakang tu.
orang yang bagi makan unta, orang yang tolong basuh pinggan, sediakan benda semua. Tengoklah, kot ada yang bernama Uwais. Tengok Uwais, dia bekerja dengan bos tu pun tak tahu nama dia siapa. Punyalah dia tak dikenali. Orang tak pandang pun dia. Kemudian Umar pergi ke belakang, dia jumpa, Umar tanya, adakah engkau Uwais? Dia kata, ya betul, nama saya Uwais. Lalu Umar kata, bukalah baju engkau, aku nak tengok. Lalu Uwais pun bukalah baju dia, dan dia ada penyakit sopak dulu yang pernah kena pada Uwais. Dia minta ampun kepada Allah agar Allah sembuhkan. Allah sembuhkan kecuali sebesar 1 dirham ataupun 1 dinar yang ada di badan dia. Maka apabila Umar melihat tanda bekas sopak itu, Umar memeluk dan mencium dia. Dan Umar menangis merayu kepada dia, wahai Uwais, tolong mintakan ampun kepada Allah untuk aku. Lalu Uwais kata, wahai Amirul Mukminin, engkau Amirul Mukminin, engkau Umar Al-Khattab. Engkau yang Nabi bagi gelaran Al-Khattab Al-Faruq kepada engkau. Dan aku ni yang minta ampun untuk engkau. Dia kata tak kena. Ya Umar Khattab orang yang telah dijaminkan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kena. Lalu Umar kata, tak, tolonglah istighfarkan untuk aku. Setelah merayu banyak kali, lalu diistighfarkanlah oleh Uwais. Dia kata, Allahumma fir li Umar. Ya Allah, ampunkanlah Umar. Umar pun mencium dan memeluk Uwais Al-Qarni. Itu Uwais, orang yang dia tidak dikenali. Tapi dia di langit itu dikenali. Kenapa? Kerana hatinya itu hidup. Maka kita nak diri kita ini fizikalnya hidup dan hati itu hidup. Dan hati itu nak hidup, dia perlu kepada apa? Perlu kepada roh. Dan roh itu adanya di mana? Di mana nak dapatkan roh itu? Roh dalam itu adalah datangnya daripada Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah roh. Maka ini yang kita sedang nak menghidupkan hati-hati kita, dan dalam usaha untuk nak mencapai takwa kepada Allah SWT, dalam usaha nak buat persediaan untuk hari esok. Kita tak naklah sekarang ni mati, kemudian mati, bila dibangkitkan nanti mati. Kita nak sekarang ni biarlah kita hidup hati, supaya nanti bila kita mati, hati kita kekal hidup. Bila kita hidup nanti, semula di padang mahsyar nanti, kita hidup yang benar-benar hidup, insya-Allah. Ustaz, boleh relatekan balik ke kalau macam ni kan dua keberkatan yang Allah turunkan tu, air dan Al-Quran tu, fungsi Al-Quran menyuci jiwa kita lah kan? Ya, betul. Supaya hati kita hidup lah kan, kalau tidak koreng kontang lah kita hidup kita. Betul. Tak Ya, ada betul. kosong lah kan. Macam saya ingat yang tu lah dulu yang Ustaz ada bagi dulu kan, yang masa apa dulu, mula-mula Fatihah dulu. Ingat tak? Ya, betul. Memang sangat berkait. Sangat berkait berkait. Kan? Betul. Ayat berapa kan? tak ingat dah. Tak apa, janji poinnya ingat. Kerana itulah sebut Quran ini adalah berkat, kan? Al-Quran adalah mubarakun, satu perkara yang berkat. Tapi yang dia Allah tak kata turunkan. roh masa tu kan, yang masa tu tak kata Dia roh. tak kata, kan? Allah kata berkat. Maka berkat ni apa? Air yang menghidupkan bumi, sebagaimana air yang menghidupkan bumi. Al-Quran dia menghidupkan hati, kan, daripada kering kontang. Dipastikan hati itu sentiasa basah untuk hidup, tumbuh iman, kan, untuk tumbuh iman. Maka permulaannya sebelum itu diperlukan kepada apa? Percaya kepada Al-Quran. Dan bagi hati itu hidup dulu. Bila hati itu dah hidup, barulah nanti keberkatan Al-Quran datang untuk pastikan dia terus hidup. Keberkatan Quran itu datang untuk memastikan hati itu terus hidup. Tapi yang pertama kita kena dapatkan roh itu dulu. Nak kena bagi hati itu hidup dulu dengan roh daripada Al-Quran ini juga. Setelah Al-Quran ini masuk dalam hati, barulah kemudian keberkatan daripada Al-Quran itu Allah akan berikan untuk memastikan hati kita ini terus hidup. Sebagaimana Allah turunkan air daripada langit, anzalna ilaika mubarakun, air daripada langit yang penuh keberkatan untuk menghidupkan bumi. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada hati yang hidup. Sebab itu Allah kata liyunzira man kana hayyan, kan, surah Yasin tadi.
dia menjadi peringatan untuk siapa? Untuk orang yang hatinya hidup. Kalau hati itu mati, maka Al-Quran ini tak akan memberi apa-apa kesan kepada dia. Kerana buktinya berapa ramai orang yang dia baca Quran, tapi sebelum baca Quran dengan selepas baca Quran sama. Sebelum khatam dengan selepas khatam sama. Tak ada apa-apa perubahan. Menunjukkan apa? Quran tu dia baca tak baca. Tapi dia dapat tak peringatan? Tak dapat. Sebab apa? Man kana hayyan. Hati itu tak hidup, maka tak boleh nak masuklah keberkatan Al-Quran itu. Dan maka keberkatan Al-Quran dia dapat dengan menghidupkan hati dengan roh daripada Al-Quran itu, dia dapat dengan apa? Baca dan juga tadabbur. Sebab itu pentingnya kita tadabbur Al-Quran ini. Tujuan kita nak menghidupkan hati, nak bagi roh balik kepada hati, supaya bila hati dah hidup, berkat itu turun kepada hati. Keberkatan Al-Quran dia tak dapat dengan hanya setiap pagi pasang Quran dekat rumah. Nak bagi rumah berkat. Pasang Quran dekat dalam kereta. Pasang gantung ayat Quran dalam kereta contohnya kan. Pasang dekat office, nak buka kedai pasang Quran dulu pada waktu pagi. Tak, dia keberkatan Al-Quran tak dapat macam tu. Sebab Allah kata Quran tu dia keberkatannya diberikan kepada orang yang berusaha untuk dapatkannya, dan dia dapat kepada hati yang sedia hidup. Kalaulah Quran itu mudah untuk didapatkan keberkatannya, maka sudah ramai orang yang dia dengar je Quran, dia dah berubah dah. Maka kita tak akan jumpa orang Islam yang buat dosa. Sebab apa? Dia dah dapat keberkatan Al-Quran tu dengan dia dengar Quran. Dengan dengar je dah cukup. Kan? Walaupun mungkin dia tak pasang, tapi dia dengar lah. Kat TV ke, kat radio ke, mana-mana ke kan. Orang solat tarawih tu dia dengar. Dah cukup dah bagi keberkatan pada hidup dia, tapi tak. Sebab apa? Sebab dia perlu kepada usaha untuk dapatkan keberkatan Al-Quran itu, dan dia dimulai dengan hayyan. Hidupkan dulu hati tersebut. Baik. Yang kelima, kenapa perkataan wattaqullah ataupun bertakwalah kepada Allah ini diulang? Kerana Allah nak memberi semangat kepada itu supaya jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha untuk meraih takwa. Sebab usaha nak meraih takwa ni senang ke susah? Susah. Sudah tentunya susah. Kan? Sudah tentunya susah. Daripada Islam naik kepada iman. Ini belum jawab lagi hari tu. Kan? Apa Islam, apa iman? Kan? Daripada Islam naik kepada iman pun susah, naik kepada takwa. Kan? Lebih mencabar. Maksudnya apa? Orang yang dah Islam itu, dia dah selesai rukun Islam dia. Anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia dah bersyahadah wa tuqimus solah, dan dia dirikan solat, dia berpuasa, dia keluarkan zakat, dan dia buat haji jika dia mampu. Dia dah buat rukun-rukun Islam itu. Kemudian dia pergi kepada rukun apa? Untuk dia pergi kepada iman, dia kena beri perhatian pula kepada iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada Alkitab, watu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan juga qadar. Dan nanti kita akan spend masa yang banyak pada iman ni. Sebab nak dapatkan iman ni susah. Kalau Islam, dia banyak lebih kepada apa? Perbuatan fizikal. Perbuatan fizikal. Kecuali mengucap dua kalimah syahadah, tapi itu pun diucapkan dengan fizikal lah. Tapi solat, fizikal. Kita berpuasa, kita keluarkan zakat, kita haji, perbuatan yang fizikal. Bila pergi kepada iman, dia adalah lebih kepada perbuatan hati. Dia bukan perbuatan fizikal. Maka dia lebih mencabar. Bila kita cerita tentang hati, itu cabaran. Sebab apa? Dia susah nak kawal. Walaupun kita sedang nak cerita tentang, nak percaya tentang perkara yang kita tak nampak. Itu susah. Kalau kita, contohlah kan, bila pilihan raya kan, kerajaan tu janji begini kan, yang ni kumpulan ni janji begini, kita percaya dan kita boleh terima dan tak terima tu sebab apa? Sebab kita percaya dengan kata-kata dia, betul tak? Oh, saya percaya yang dia ni boleh bawa perubahan, saya percaya dia ni boleh buat ini dan ini, betul tak? Atas dasar kita percaya, dan percaya tu nampak tak? Tak boleh nampak. Dia dekat mana? Dekat hati. Maka sebab itu bahagian iman tu dia dah susah. Nak percaya kepada Allah dan nak percaya kepada hari akhirat dah
dah mencabar dah. Sebab kita sedang cerita tentang perkara yang kita tak nampak. Bila nak pergi kepada takwa, dia lebih mencabar. Tapi Allah, dia tak pernah putus asa. Dia sentiasa memberi semangat kepada manusia agar jangan berhenti berusaha untuk meraih takwa itu. Baik. Yang terakhir, kenapa diulang sekali lagi perkataan takwa itu? Kerana untuk orang yang sudah bertakwa, Allah suruh tingkatkan kualiti takwa. Allah suruh tingkatkan kualiti takwa. Sebagaimana orang yang beriman juga Allah suruh tingkatkan kualiti iman. Firman Allah, ya ayyuhallazina aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya apa? Allah suruh tingkatkan kualiti iman. Yang ini Allah suruh tingkatkan kualiti takwa. Baik. Maka ini 6 poin. Saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan insyaAllah. Ini 6 poin yang boleh kita ambil pada bahagian bertakwalah kepada Allah yang diulang sekali lagi pada bahagian kedua pada ayat yang ke-18. Bila Allah Ustaz, mengulang satu perkataan tu. Ada perbezaan ke iman dengan takwa, Ustaz? Sebab Iman dan takwa. Itulah. Kalau tengok sudah tentunya ada bezalah. sudah tentu. Sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau dia adalah perkara yang sama, maka Allah tak sebutlah tentang dua perkara ni. Itulah, Sebab dia adalah perkara yang sama. Tapi apa perbezaannya? Yelah, tak apa. Kena fikirlah, homework lah. Jangan fikir homework. Bolehlah fikir sebagai homework. Baik. Kita bawa perbincangan nanti pada minggu depan. Boleh? Kita akan sebut tentang iman, kita akan sebut tentang Islam, kita sebut tentang iman dan kita sebut tentang takwa secara simple, yang paling simple untuk mudah kita nak faham perbezaan antara perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Boleh? Boleh. Sementara itu boleh kita buat juga carian kalau kita ada input nanti untuk kita kongsikan bersama, insya-Allah. Baik, itu saja sebab kongsikan. Pada malam ini moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa, mohon maaf tadi terkeluar sekejap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha